والعافية والحفظ والوقاية والرحمة والمغفرة شاء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan juga apa yang Allah bagi pada kita. Dan alhamdulillah malam ni Allah Taala izin kita untuk bersama bagi kita menyambung kembali bacaan kitab Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi pada hadis yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadina al-muttasilati ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi masyayikhina wa 'ulumihim wa barakatihim fid darain Allahumma amin. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan jirannya, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik muslimin sekalian, kita dah selesai pada dua bahagian yang Nabi sebut dalam hadis ini, iaitu Nabi mengatakan bahawasanya barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yakni barang siapa yang ingin iman dia kepada Allah sempurna dan imannya terhadap hari akhirat itu sempurna, maka hendaklah ia melakukan beberapa amalan. Yang pertama, Nabi suruh berkata yang baik, kalau tak mampu diam. Ini kita dah tengok dah hari itu perbahasannya. Yang kedua, kata Nabi, hendaklah memuliakan jirannya. Ini pun kita dah bincang dah. Dan malam ni kita masuk pada bahagian yang ketiga, iaitu kata Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Saya ingat saya betul kan? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Pada perkara yang ketiga ni, Nabi SAW nak menyatakan kepada kita bahawasanya kalaulah iman kita sempurna kepada Allah dan iman kita kepada hari akhirat juga sempurna, maksud iman dengan hari akhirat ni ialah kita yakin, kita percaya bahawasanya pada hari akhirat besok kita akan dibangkitkan dan dihimpunkan, dan kita akan dibayar segala apa yang pernah kita lakukan di dunia dulu. Dan kita yakin bahawasanya di akhirat besok tempat untuk kita menerima ganjaran amalan yang kita lakukan, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi kalau kita nakkan kepada ganjaran yang baik,
Maka Nabi SAW suruh kita buat beberapa amalan. Antaranya ialah berkata yang baik ataupun diam. Antaranya ialah memuliakan jiran. Antaranya ialah melayan tetamu dengan baik, memuliakan tetamu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama di sini, melayan tetamu dengan baik itu, sebab tu dalam hadis ini Nabi menggunakan ikramu ad-daif ataupun wal yukrim daifahu. Ikram maksudnya memuliakan. Bila maksud memuliakan, jadi apabila tetamu mai ke rumah kita, kita kena layan dengan penuh perasaan, dan kita layan dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Mesti layan dengan sepenuh hati. Dan tetamu tu pula, kata Syekhuna, wahidan kana au muta'addidan, sama ada tetamu yang mai rumah kita tu seorang ataupun ramai. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita beza-bezakan. Kalau mai seorang, kita buat tak tahu. Pasal apa? Orang lain tak tengok cara kita layan dia. Tapi kalau mai ramai-ramai, kita pedor, kita jaga. Pasal takut orang mengata kat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ghaniyan au faqiran, dan tetamu tersebut sama ada yang mai rumah kita tu tetamu orang yang kaya ataupun orang miskin. Orang kaya kita layan dengan cawan pun ada pelapik bagi elok. Cawan pula ambil halan mari dalam kabinet tu, hak yang setahun sekali buka. Hak jenis ada mah kat tepi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Mai orang miskin, gelas pun tak basuh, dengan berkeledak, dengan habuk. Contohlah, bukan kata hak ni pasal orang tak guna. Dah bagi botol kecil ni tak padan nak tuang kan. Allahumma salli ala Muhammad. Mai orang biasa, gelas pun duk ni berabuk lagi. Allahu akbar. Mik di mana? Mik dalam sinki. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi orang kaya layan, lapik, bubuh elok. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sama ada tetamu kita tu kaya ke miskin ke, layan elok-elok. Wa ikramuhu, dan yang dimaksudkan dengan memuliakan tetamu itu ialah, kata ulama, ihsanu dhiyafatihi bil bishri fi wajhihi. Antara bentuk kita memuliakan dan melayan tetamu dengan baik ialah ihsanu dhiyafatihi. Kita tekun, kita teliti dalam melayan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita layan dengan cara elok. Antara bentuk kita layan dengan cara elok ialah bil bishri fi wajhihi, dengan kita tunjukkan wajah yang ceria. Maksudnya sambil layan tetamu tu senyum. Jangan Allahumma salli ala Muhammad sambil layan tetamu tapi muka kerut masam. Pasal apa? Dia tak suka orang tu mai, tapi orang tu mai juga. Dan dia malu Allah, tak mau nak habaq, kata minta maaf banyak hari ni saya ada kerja, kalau boleh mai minggu depan tak apa dah. Hak kawan tu pun satu, saya kebetulan dah lalu dah, ingat nak singgah sat. Orang tu mai, dia bunyi nada lagu tu, tahu dah. Satgi layan Allahumma salli ala Muhammad, dia buh gelas hak yang tadi tu dengan air mineral, sambil dia pegang handphone dia main. Dua ayat tuang dari. Allahu akbar. Jangan layan tetamu dalam keadaan muka kita tak ceria. Biar muka kita seronok siapa pun tetamu kita tu. Allahu akbar. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa tayyibil hadithi ma'ahu. Antara bentuk layan tetamu dengan baik ialah bercakap elok-elok dengan tetamu. Jangan kasar, jangan kita terlalu tinggi nada suara kita. Dan termasuk dalam tayyibil hadith juga ialah jangan bercakap sesuatu yang boleh orang kata tetamu terasa. Kadang-kadang kita rasa macam biasa, tapi tetamu tu dia berasa. Allahu akbar. Sambil tuang ayak tu noh. Ni lain kali kau nak mai habaq lah dulu noh, dan lah bancu ayak apa saya beli air apa ni dah ayak kosong noh, minta maaf noh. Hujung minta maaf tapi hak depan tu. Itulah ayak kosong lah noh. Lain kali bak lah sikit, bak lawan sikit. Ni jenis main tak bak payah. Jadi tetamu pun dia terasa, kita pun kalau kenal lagu tu terasa juga. Silap tak silap berasa nak angkat kaki balik, tapi fikir balik takut lagi jadi kot lain. Allahu akbar. Jadi tayyibul hadith, cakap elok-elok dengan tetamu. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah taala tulis dalam kitab beliau, kitab adab yang saya pernah baca dekat Masjid Jalan Baru tu, bagi nak mengelakkan keadaan macam ni, maksudnya bagi nak mengelakkan kalaulah kita ni hari tu tak mampu untuk nak layan tetamu,
Maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad, sama ada kita letih ataupun kita tak mau orang tu mai rumah kita, ataupun kita memang tak suka orang tu mai rumah kita. Jadi secara adabnya kita sebagai tuan rumah kena tolak siap-siap kunjungan orang tu. Jangan duk gagah terima juga. Takut lagi bila gagah terima juga, tu yang jadi kita layan tetamu buat endah tak endah tu. Tu yang kita akan kata kat tetamu, lain kali mai awal sikit, lain kali habaq awal sikit. Ni jangan mai waktu macam ni, saya susah ni. Allahu Akbar. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah habaq pada kita, kalaulah kita sebagai tuan rumah ada masalah, ada kekangan di rumah kita, kita sibuk ke, rumah kita ada masalah ke, jadi sebagai tuan rumah, kalau kita tak mau seseorang tu mai di rumah kita, habaq siap-siap tolak kunjungan dia. Allahu Akbar. Ya, abang tu terang dengan cara elok, kata minta maaf, saya hari ni saya tak boleh terima tetamu, mai hari lain boleh tak? Habaq siap-siap. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam bab tersebut kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kita sebagai tetamu yang nak pergi ke rumah orang ni, apabila tuan rumah tu Allahumma salli ala Muhammad minta ta'adzur, maksudnya minta excuse, tolak kunjungan kita, dia tak boleh terima kunjungan, waktu tu jangan paksa tuan rumah untuk pi juga. Jadi maknanya apa? Dalam bab ziarah menziarahi ni, masing-masing kena faham, kita kalau nak pi rumah orang, sama ada buat temu janji ataupun tak buat temu janji, bila dah sampai di rumah orang tu, tiba-tiba tuan rumah kata minta maaf banyak, boleh balik tak, saya ada kerja sikit. Waktu tu balik terus. Jangan duk gagah kau, oh ya kau, saya tak ada hari lain, hari ni ni. Sat tak apa, 15 minit jadi dah. Saya nak keluar ni tak? Kau tu 5 minit. Gagah paksa juga tuan rumah, jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana dalam Al-Quran Allah Taala kata, wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Apabila dikatakan kepada kamu, maksudnya bila tuan rumah sebut kata balik, farji'u, maka hendaklah kamu balik. Wa azka lakum, itu yang lebih baik. Jadi kita kalau jadi tetamu mai rumah orang, tiba-tiba tuan rumah tu minta ta'adzur, minta orang kata apa, tak boleh nak terima kunjungan kita, maka jangan paksa tuan rumah. Dan kita kalau jadi tuan rumah pula, kalau keadaan tak mengizinkan untuk orang mai rumah kita, habaq terus terang, jangan buat malu Allah. Jangan kita dalam dilema, sagi kalau dia mai aku tak apa berkenan dekat dia. Kalau aku nak hambat dia, bukan nak hambat, kalau nak suruh dia balik, takut lagi dia kata apa pula, tak apa mai bih. Bila mai pi itulah menyebabkan kita layan tetamu tu buat lebih kurang. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata Syekhuna, adab melayan tetamu ialah kena layan elok-elok dengan sepenuh hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian di antara bentuk melayan tetamu lagi ialah wabasti firashin lahu, dan kita hamparkan hamparan untuknya, maksudnya tempat untuk dia duduk ataupun tempat untuk dia rehat, nak tidur dan sebagainya. Wa ijlasuhu fi sadril majlis, dan kita tempatkan tetamu tu di tempat yang utama dalam rumah kita. Maksudnya letak tetamu kita, persilakan dia duduk di tempat yang selesa. Ini cara melayan tetamu dengan baik. Nabi SAW pernah satu ketika Nabi ajak seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Adi ibn Hatim At-Ta'i. Sayyidina Adi ibn Hatim At-Ta'i ni Nabi ajak mai ke rumah, waktu tu beliau belum masuk Islam lagi. Jadi bila sampai ke rumah, Nabi persilakan masuk, dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Nabi suruh Sayyidina Adi duduk. Tak lama lepas tu Nabi masuk ke dalam, Nabi ambil alas duduk, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Adi tu duduk atas alas duduk yang empuk, yang lembut tadi tu, sedangkan Nabi SAW duduk atas lantai. Jadi maknanya apa? Kita sebagai tuan rumah, kalau boleh biar tetamu kita duduk di tempat yang selesa. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian wa it'amuhu 3 ayyamin biqadri was'ihi. Antara bentuk melayan tetamu dengan baik ialah kita menjamu tetamu tersebut selama 3 hari dengan kadar kemampuan kita. Yang ni kalau kata orang mai nak menumpang tidur di rumah kita, adik-beradik mai rumah kita, contoh kata Allahumma salli ala Muhammad, mereka nak mai berjalan di Penang, cari homestay penuh, cari hotel mahal, teringat ada pak menakan di sini seorang, Allahu Akbar.
Jadi mereka pun tumpang duduk rumah kita 2 hari. Maka sepanjang tempoh mereka duduk tu, kita dituntut untuk nak jamu mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Nak jamu sarapan, tengah hari, malam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian antara adab melayan tetamu juga ialah thumma muwada'atuhu bilutfin. Kemudian bila selesai dah tetamu dalam rumah kita tu dan dia pun nak balik, bila tetamu nak balik, maka kita ucapkan selamat tinggal kepada tetamu tu dengan cara baik. Maknanya apa? Allahumma salli ala Muhammad, biar kita berpisah dengan tetamu tu dengan cara layanan elok. Mungkinlah dengan cara kita hantar dia sampai ke depan pintu rumah, ataupun nak lagi bagus, kita iring dia sampailah dia naik masuk dalam kereta. Jangan sampai Allahumma salli ala Muhammad, tetamu nak balik tapi kita duduk atas sofa, atas kerusi duduk main handphone. Nak balik lah? Tak apa, okay. Jumpa lagi dah, okay. Duduk atas kerusi tu, tetamu tu slow lah keluar Allahumma salli ala Muhammad. Kalau boleh jangan macam tu. Sebaliknya biar kita hantar tetamu tu, iring dia sampailah ke kereta dia. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar. Adab macam tu dah banyak hilang dalam masyarakat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya apa? Adab melayan dan menghormati orang yang sepatutnya kita muliakan. Dalam bab ni disebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau hormat dan juga muliakan tetamu kita, jadi hantar tetamu tu dengan cara baik, iring dia balik dengan cara baik. Macam tu jugalah dengan siapa-siapa sekalipun dalam hidup kita yang kita patut hormat dan muliakan dia. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang anak, contohnya kalau kata mak ayah nak keluar rumah, nak pergi ke mana, maka menjadi adab kepada anak-anak untuk nak iring mak ayah tu keluar. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Memuliakan orang tu. Contoh lagi, Allahumma salli ala Muhammad, isteri memuliakan suami. Kalau suami nak pergi kerja, contohnya isteri suri rumah ataupun duduk di rumah, dia lambat sikit keluar, suami nak pergi kerja, maka menjadi adab dan juga salah satu cara muamalah yang baik seorang isteri tu untuk hantar suami tu. Bukan hantar pergi tempat kerja lah, paling kurang hantar sampai kat pintu tu, biarlah suami tu hilang dari pandangan dalam keadaan dia sedang tunggu di pintu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara salah satu orang tepat cara macam mana nak memastikan hidup kita ni baik dan juga harmoni. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar. Kemudian kata Syekhuna, wa min adabi ikramid dhaif, dan di antara bentuk-bentuk memuliakan tetamu lagi, antara adab-adab kita sewaktu memuliakan tetamu, wa yanbaghi khidmatuhu bi nafsihi, sebagai tuan rumah kita sepatutnya melayan tetamu tu dengan diri kita sendiri. Maksudnya kalau boleh jangan harap kat orang gaji kita, kalau ada orang gaji lah. Jangan harap dengan pembantu kita. Sebaliknya kita sendiri yang tolong tuangkan air, tolong cedokkan nasi, tolong basuhkan tangan dia. Ini kerana ta'assiyan waqtidaan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kerana nak mencontohi dan juga nak mengikuti akhlak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kata tetamu mai di rumah Nabi, hatta kalau kata Nabi menjadi tetamu sekalipun, Nabi akan melayan orang. Walaupun Nabi itu ketua bagi semua, Nabi tetap melayan orang bawahan Nabi SAW. Dan kalau kata orang mai ke rumah Nabi pun, Nabi akan layan dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Faqad ruwiya annahu fa'ala dhalika ka Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Diriwayatkan baginda Nabi kita SAW layan tetamu dengan diri Nabi sendiri. Maksudnya Nabi tak harapkan isteri Nabi yang layan, Nabi tak harapkan hamba Nabi yang layan, Nabi tak harapkan Sayyidina Anas yang menjadi pembantu Nabi untuk layan. Sebenarnya Nabi sendiri yang layan tetamu tersebut kerana mencontohi Nabi Ibrahim AS. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian kata Syekhuna, di antara adab kita melayan tetamu, wa yukrahu takallufu lahu. Bila kita nak layan tetamu, maka tak boleh ataupun kita ditegah, makruh untuk kita berlebih-lebihan ketika melayan tetamu.
Allahumma salli ala Muhammad, berdasarkan ucapan dan juga pandangan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi dengan kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama alla natakallafa lidhaifi ma laysa indana wa an nuqaddima ma hadarana. Kata Sayyidina Salman, baginda Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar kami tidak memberat-beratkan diri kami. Kami tidak menyusahkan diri kami untuk menyediakan kepada tetamu dengan apa yang kami tak ada. Sebaliknya, Nabi SAW perintahkan kepada kami untuk kami sediakan kepada tetamu kami dengan apa yang ada pada kami sahaja. Mudah katanya, bila kita nak layan tetamu, terlalu nak layan sangat sampai kita menyusahkan diri. Allahu Akbar. Buat majlis tunang anak, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahu Akbar, kalau ikutkan kadar kemampuan kita, beli roti Bengali, cicah gulai temenung, takat tu ya. Tapi disebabkan takut orang kata, Allahu Akbar, akhirnya berhutang merata nak buat kenduri habuan majlis tunang tu je. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Tak perlu untuk kita menyusahkan diri kita. Takat mana kita ada, yang itulah kita bagi. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita menjadi tempat tetamu pula, jangan komplain apa saja tuan rumah bagi. Jangan dia kata, lah aku main jauh daripada Sungai Ara, jamu yang kosong lah. Koklah kuliah maghrib pada TO ke, habuan nak panas tekak batuk-batuk ni. Tak, jangan komen. Saya saja sebut lah, tak kita tu. Bulan depan dah suruh TO jenuh. Contoh. Allahu Akbar. Apa yang tetamu bagi kat kita, terima saja. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita sebagai tuan rumah pula, jangan terlalu menyusah-nyusahkan diri. Hanya kerana nak layan tetamu kita, hanya kerana nak jaga takut-takut orang kata. Tak, jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu Akbar. Wa min thamma qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad, ma ubali man atani min ikhwani. Ni pandangan sebahagian orang arifin billah, orang soleh, kata mereka, saya tak peduli siapa saja yang mai ke rumah saya dari kalangan ahli keluarga dan juga saudara saya. Fa inni la atakallafu lahu, dan saya takkan menyusahkan diri saya sewaktu nak layan orang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Innama uqarribu ma indi. Saya hanya akan berikan kepada tetamu saya dengan apa yang saya ada. Kalau roti 4 segi lah. Kalau TO lah. Allahu Akbar. Walau takallaftu lahu lakarihtu maji'ahu wa malaltuhu. Baik, apa hikmahnya tak boleh kita bersusah-susah untuk layan tetamu? Hikmahnya ialah takut kita sendiri bermasalah. Sebagaimana kata Allahumma salli ala Muhammad, orang soleh ataupun ulama ni, kata beliau, lau takallaftu lahu, kalaulah aku taklifkan diri aku, kalaulah aku bebankan diri aku, menyusahkan diri aku untuk layan tetamu tu, rumah hanya ada roti 4 segi TO, tiba-tiba dengar nak mai tu wakil rakyat, jenuh. Ataupun nak mai tu timbalan ketua menteri contohnya, takkan nak jamu TO roti 4 segi. Lama kerobek habis hak tabung simpan habuan nak buat apa perancangan kita, pecah tabung, pi belilah ayam sekor. Allahumma salli ala Muhammad, daging kambing sikit. Habuan nak layan tetamu hak lagu tu, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesannya akan jadi lagu mana kalau kita terlalu menyusahkan diri ketika nak layan tamu? Kesannya, kata beliau, kalaulah saya membebankan diri saya hanya kerana nak layan tetamu, dan saya bagi dengan apa yang saya tak ada tapi saya usahakan untuk dapatkan juga, lakarihtu maji'ahu, saya akan jadi tak suka kedatangan dia. Wa malaltuhu, dan saya akan buatkan dia rasa bosan. Baik, pertama sekali dia kata apa? Lakarihtu maji'ahu, saya akan ada perasaan tak senang dia datang. Yalah, disebabkan kalau kita nak layan orang tu dengan cara lagu tu, akhirnya kita pun tak syok layan. Kita pun tak syok. Kita jadi rasa, alah, Syah ni nak main, nak kena buat ni pula, nak kena sewa meja, nak kena sewa kemah rumah, kalau bagi duit tak apa agak lah. Nampak? Karena kita terlalu fikir nak layan orang tu dengan cara kemah. Tapi kalau kita fikir, mai pergi siapa pun, kita bersila datang balai raya tu.
Tak kira lah hang apa. Tapi kalau fikir contohnya Allahumma salli ala Muhammad, dengar kata ada menteri nak mai. Lepas tu peruntukan pun tak bagi. Pening mikir. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pening. Kerana kita digalakkan, kita disuruh untuk layan tetamu sekadar kita mampu. Lainlah kalau mereka bagi peruntukan 500,000, kena buatlah ikut tu. Tapi kalau tak bagi apa-apa, layan apa kita ada. Dan orang lain pula jangan duk kata, apa geng Masjid Sungai Burung, menteri turun mereka bang jamu poti 4 segi ya. Nak buat macam mana? Hatu yang kita mampu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi Allahu Akbar, adab kita melayan tetamu ialah jangan menyusahkan diri. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Takut nanti hikmah daripada ziarah tu hilang. Apa hikmahnya? Ialah hikmahnya dalam berziarah ini akan mewujudkan perasaan kasih sayang. Tapi kalau orang tu main kita rasa berat, hati kita tak sedap, nak sayang tak mana? Nah, Allahu Akbar. Baik, wa fassara ba'du salafi at-takallufa. Sebahagian para ulama terdahulu mentafsirkan ataupun menterjemahkan maksud takalluf, maksud berlebih-lebih ketika melayan tetamu itu ialah bi an tut'ima akhaka ma la ta'kuluhu anta, iaitu kamu memberi makan kepada tetamu kamu itu dengan makanan yang kamu sendiri pun tak pernah makan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dalam setahun nak makan daging sekilo pun payah. Tiba-tiba dengar kata ada tetamu nak mai, kita posah juga. Pinjam sana, korek sini, habuan nak beli daging. Kenapa? Nak jamu orang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah termasuk dalam taklif ataupun bersusah-susah, berlebih-lebihan ketika melayan tetamu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu Akbar. Kemudian adab seterusnya apabila kita layan tetamu ialah wa yanbaghi ta'jilu ihdari ma hadara min at-ta'am ila ad-dhaif. Adab sewaktu kita layan tetamu, bila tetamu sampai saja di rumah kita dan setelah kita persilakan dia duduk di tempat yang sepatutnya, maka kata Syekh, digalakkan kepada kita untuk apa? Mempercepatkan hidangan makanan. Jangan tetamu tu main sembang kat setengah jam baru tanya nak minum air. Jangan tanya nak minum air. Tetamu main tu tulis angkat air dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama sekali mungkinlah air kosong, sebab nak basah tekak kerana mungkin musafir panjang tadi. Jadi angkat air dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian terus jamu dia makan. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kalau kata orang mai rumah kita, jangan tanya beberapa perkara. Contoh, jangan tanya nak minum tak, jangan duk tanya. Ambil air letak depan dia, kerana itu keperluan. Maksudnya sesuatu yang menjadi keperluan dalam hidup seseorang tak perlu ditanya lagi dah. Sungguh pun kalau kita tanya dia, ni nak minum tak? Nak minum, saya nak pergi buat air. Dia akan jawab, tak apa. Biasanya orang akan jawab tak apa. Tak payah. Kan? Biasanya lagu tu. Tapi dalam jawab tak payah, tak apa tu, cuba pi buat teh O ataupun teh air, pi buh depan dia. Lepas tu sembang. Insya-Allah lepas 5 minit surut setengah. Dia mesti minum juga. Kerana itu keperluan. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kalau kata tetamu tu mai waktu makan contohnya, jangan ditanya makan tak makan. Hidang siap-siap, lepas tu terus ajak jom makan. Allahu Akbar. Kalau tanya makan tak makan, walaupun perut dia bunyi keruk, tetap dia tak akan jawab saya lapang. Allahu Akbar. Kenapa? Sikap manusia ni segan tu ada, malu ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dan itulah berlaku dalam suasana kita. Kalau kita pergi rumah orang, pergi lapang ni, lepas tu tuan rumah tanya, ni mai jadi makan tak lagi ni? Biasa kita jawab apa? Makan dah, bila nu hak pagi tadi tu. Kita takkan jawab, tu mai tadi tak ada makan, tengok lapang ni. Tak, kita takkan jawab lapang. Kita akan kata dah kenyang. Sebab apa? Malu, segan. Biasanya kalau orang lagu tu ajak pergi makan, insya-Allah 3 pinggan dia tambah. Allahu Akbar. Jadi sebab tu adab kita nak layan tetamu ialah sediakan jamuan dengan segera, jangan lambat-lambatkan. Allahu Akbar. Kalau kita ada makanan untuk disediakan tetamu tu,
Kalau tak ada, tak apa. Kemudian sewaktu kita nak jamu tetamu tu makan, ada juga dia punya tata cara dia, ada adab menghidang makanan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini secara sunnahnya, lagu mana kita nak hidang makanan dekat orang, hatta dekat kita sendiri pun. Kata Syekhuna, wa yabda'u bi taqdimil fakihati in kanat. Kalau nak jamu tetamu kita makan, pertama sekali bagi buah dulu. Ini adab kalau kata sunnah cara makan. Sebelum makan berat tu makan buah dulu, sunnah Nabi. Kita buah belakang. Ikut sunnah Nabi, buah dulu. Kenapa? Buah tu sebagai mukaddimah, permulaan untuk perut kita terima makanan berat. Yang keduanya, hikmah makan buah dulu supaya apa? Dengan buah tadi makanan berat nanti tak terlalu banyak sangat kita makan. Allahu akbar. Kemudian wa yabda'u bi taqdimil fakihah. Tadi kata Syekh, mulakan dengan hidangkan buah dulu. In kanat, kalau ada buah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa afdalu ma yuqaddimu ba'daha. Setelah kita jamu dia makan buah, baik, apa pula makanan lepas tu? Kata Syekh, makanan yang lebih afdal untuk dijamu kepada tetamu tu ialah al-lahmu wath-tharid, daging dan juga tharid. Ini makanan jenis orang Arab lah. Tharid, kalau Allahumma salli ala Muhammad zaman dahulu, roti yang dibubuh, yang dicurah dengan kuah sup dan atas tu ada daging. Waktu saya belajar di Mesir dulu, Allahu akbar, orang Mesir makanan jenis as-sarid tu depa buh nama fattah. Kaedah buat dia ataupun bentuk makanan dia tu, bawah tu roti, lapisan kedua nasi, kemudian atas tu depa akan bubuh kuah sup dan daging, makan sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah katanya, lepas jamu buah, jamu nasi lah yang berat-berat tu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, selepas habis makan berat, nasi ka, roti ka, bihun ka, mi ka, apa ka, setelah pada tu pada fa in ata bihalawatin ba'da dhalik, habis tu wak mai pencuci mulut pula. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kaedah kita nak layan tamu. Dan kalau boleh jangan buh semua sekali. Allahu akbar. Tapi kalau nak buh semua pun boleh juga, supaya apa? Tetamu tu boleh pilih dia nak mula dengan hak mana dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Biasanya adat orang-orang Arab macam tu, depa jamu satu persatu. Sebab tu waktu saya pernah bawa orang-orang kita lah pergi berjalan di Mesir apa semua, bila makan di meja orang Arab nak hidang tu, depa buat mai makanan berlapis-lapis. Bila mula-mula makan tu, orang kita tak biasa makan cara orang Arab. Tengok hak mula tu pun dia rasa berselera dah, dia makan dengan roti, cicah apa semua. Lepas tu saya kata, tuan-tuan jangan makan lajak lagi. Hak ni baru mukadimah. Kalau lajak hak ni tak pergi isi kandung dia tu, memang tak boleh makan dah. Kan kalau kita buat karangan ada mukadimah, ada isi kandung, ada khatimah kan. Lagu tu lah bab makan depa pun. Dia ada makanan permulaan, makanan berat, lepas tu makanan hujung. Dan subhanallah, adat orang depa pula, kalau kata makan, mula-mula mai depa bagi yang kosong, buah, lepas tu makan berat. Last sekali buah penutup dia ialah teh. Teh ataupun kopi. Tu kalau kata bagi teh dan kopi tu, makna kata lepas ni tak ada jamuan. Bila tak ada jamuan, abang kata okey, masa ziarah dah nak habis. Habis teh ni hampa kena faham-faham lah, balik-balik. Tu biasa lagu tu. Saya pernah kongsi di masjid mana tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ada kawan saya, Allahu akbar, dia pergi rumah orang Arab. Macam tu lah orang Arab tu layan dia. Mula-mula bagi yang kosong, lepas tu jamu makan, last sekali teh. Habis teh tu dia balik lah. Tapi orang Melayu kita, siapa-siapa pun main rumah teh dulu. Teh dulu. Kawan saya lagu tu lah, buat cara Melayu di rumah dia di Mesir lah. Kawan Arab tu balas ziarah balik. Jadi bila kawan tu duduk, dia pun masuk dapur, bancuh teh Bancuh teh tuang lancawan. Habis orang Arab tu minum secawan teh, dia pun bangkit, saya minta diri dulu noh. Balik tu. Pasal apa? Yang Arab tu faham, maknanya depa ni tak boleh bagi main lama kot. Depa tak bagi main lama ni. Suruh minum teh secawan tu balik, jangan duk kacau. Padahal kawan saya jamu teh tu hak tu permulaan dulu. Ini masing-masing tempat, masing-masing adat. Allahumma salli ala Muhammad. Khair, kemudian Allahu akbar. Wa yanbaghil aklu ma'ad dhaifi wa talqimuhu.
antara adab kita sebagai tuan rumah ketika melayan tetamu ialah tuan rumah kena makan sekali tetamu. Ni kena ingat. Jangan kita duduk di ruang tamu, duduk tengok berita, pergi makan, pergi makan. Pergi lah. No, daripada hidang tu. Ambil neri lah, cedok neri ni. Kalau tambah yang segan tu, ada gisut dalam periuk dari, cedok lah. Jangan. Kita kena bawa tetamu tu, pergi duduk. Lepas tu kita bagi pinggan kat dia, kita cedok kat dia. Lepas tu kita makan sekali. Jangan kita duduk tengok, makan, sila. Tak apa, saya tak makan waktu ni biasanya tu dengan gemah cara dulu tu. Sila. Dia ambil tambah. Tak apa, saya minum air. Cara ke? Jangan makan juga walaupun sikit dengan tetamu. Kenapa? Allahumma salli ala Muhammad, tak nak bagi tetamu rasa segan. Allahu akbar. Dan semua yang ulama pesan dekat kita tentang adab tu, hak itulah kita duk berasa. Bila kita pergi rumah orang, kita saja duk makan, tuan rumah duk perhati, tobat sepinggan tu tak tambah-tambah dah. Malu. Allahu akbar. Tapi kalau tuan rumah makan juga sekali kita pun taklah segan sangat. Ya, sebab tu kata Syekh, adab melayan tetamu ialah tuan rumah kena makan sekali tamu. Nak lagi kemas lagi, watalqimuhu. Tuan rumah kena pi suap dekat tetamu. Ni tak bisa buat. Ni payah buat. Allahu akbar. Atau nak ringankan sikit, tuan rumah kena cedok buh dekat tetamu. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Faqad ruya an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dalam satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kata beliau, sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ta'aman wa da'a ashabahu fa at'amahum bi yadihi luqmatan wa qala sayyidul qaumi khadimuhum. Subhanallah, tengok akhlak Nabi SAW, macam mana Nabi layan tetamu. Kata Sayyidina Hudzaifah, Nabi SAW pernah buat makanan di rumah Nabi. Kemudian Nabi panggil para sahabat mai untuk makan. Suatu tengah makan tu, fa'at'amahum, Nabi suap setiap sahabat yang mai tu luqmatan, seorang satu suap. Subhanallah. Tu akhlak Nabi SAW. Baik, daripada perbuatan Nabi itulah ulama-ulama muhaddithin meriwayatkan satu hadis namanya hadis musalsal bitalqim. Hadis musalsal menyuap makanan. Maksudnya perbuatan Nabi suap makanan tu, Nabi suap dekat mulut sahabat, sahabat buat kepada tabi'in, tabi'in buat kepada tabi'in, turun sampailah zaman kita sekarang. Perbuatan Nabi itu diriwayat secara bersanad, bersambung. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau jumpa para ulama, para alim, orang soleh, minta depa suap dekat mulut kita. Moga ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jangan rasa malu. Hak mai tu ulama umur 40. Mungkinlah ada ulama daripada negara mana, syekh mana mai. Kita umur 70. Jangan duk segan. Ambil bekas syekh, tolong suap satu. Minta mereka suap, moga ada keberkatan pada suapan mereka. Dan kalau boleh tanya, Syekh boleh tak tolong riwayat dekat saya hadis musalsal bitalqim, hadis tentang menyuap makanan. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar. Jadi Nabi SAW sambil duk suap para sahabat tu, Nabi kata sayyidul qaum khadimuhum. Penghulu bagi sesuatu kaum itu hendaklah menjadi khadam bagi mereka. Maksudnya Nabi SAW tuan rumah. Jadi tuan rumah tu kena jadi khadam untuk tetamu, tolong pisuap, tolong bubuh dan sebagainya. Dan di sini juga diambil pengajaran daripada dia, siapa-siapa yang dilantik untuk menjadi ketua bagi sesuatu kaum, sama ada ketua jabatan ke, ketua organisasi ke, ketua pengurusi qaryah ke, adun ke, ahli parlimen ke, menteri ke apa ke, bila jadi ketua bagi masyarakat dia, maka maksud ketua tu ialah kena jadi khadam bagi orang di bawah. Maksudnya dia kena berkhidmat untuk orang bawahan dia, bukan orang bawah kena menyusah menyenangkan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar.
Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu marfu'an. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan hadis, kata beliau, "Idza akala ahadukum ma'ad dhaif." Dalam riwayat ini kata Sayyidina Abu Darda, Nabi bersabda, apabila salah seorang di kalangan kamu makan bersama dengan tetamu, falyulaqimhu biyadihi, hendaklah dia suap tetamu tu dengan tangannya. Kalau tak tergamak nak suap, cedok makanan tu masuk dalam pinggan tetamu tu. Nah, kita yang tolong cedok, tolong layan. Fa idza fa'ala dhalik, apabila ia sudah melakukan demikian, maksudnya tuan rumah tu suap kepada tetamu, kutiba lahu bihi amalu sanah, akan ditulis baginya pahala seperti beramal selama setahun, iaitu amalan dia berpuasa di siang hari dan amalan sembahyang qiyamul lail di waktu malam. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kata besar sungguh kelebihan kalau kita layan tetamu dengan cara lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi lepas ni kalau kata makan dengan tetamu, jangan kita tinggal tetamu. Tuan rumah kena jadi orang yang paling awal basuh tangan, kerana dia akan mula cedok dan mula makan dulu. Dan tuan rumah kena jadi orang yang paling last basuh tangan. Kalau kita jadi tuan rumah, tetamu mai makan di rumah kita, pastikan jangan berhenti lebih awal sebelum tetamu berhenti. Ini adab cara makan dengan tetamu. Kalau sungguh pun kita jenis makan sikit terang mana pun pedor, jangan bagi habis cepat. Kerana kita nak jaga hati tetamu tu. Bila mana kita tuan rumah berhenti dulu, tetamu pun dia akan tersentak nak tambah. Lainlah tetamu tu jenis muka tak malu, insya-Allah habis periuk tiba kat dia. Kan? Tapi biasanya tetamu ni bila tengok tuan rumah berhenti, dia pun tuan rumah pun dah berhenti, takkan aku nak gagah lagi. Padahal perut dah lapar, mulut dah rasa sedap lagi. Jadi kita sebagai tetamu kena raikan, kita sebagai tuan rumah rai tetamu hak nak makan tu. Ni masak dengan mi tulang, laksa, pekat apa semua, dengan mi kari, bihun sup, gearbox, macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun makan tamu, tiba-tiba berhenti, tamu tengok, dia apa berhenti, takkan kita nak lajak kan? Allahu akbar. Jadi tuan rumah kena pastikan orang yang paling last basuh tangan, itu orang yang paling last berhenti. Allahu akbar. Dan subhanallah, satu perkara yang menyedihkan bila kita dengar berkaitan dengan, ada istilah dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, makan beradab ke apa taklah, hidangan diraja ke apa, wallahu a'lam. Saya rasa apa dia? Makan beradab macam tu kan. Sebab saya dengar, saya dapat maklumat daripada beberapa orang yang biasanya kalau makan dengan dalam majlis lagu tu, Allahumma salli ala Muhammad, pertama sekali hak mai keliling tu dia takkan boleh mula makan selagi hak ketua dalam majlis tu tak makan. Ingat saya majlis ni biasanya menjalan majlis raja-raja macam tu. Allahu akbar. Jadi kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, bila hak ketua tu makan, semua baru boleh ambil sudu apa semua makan. Makan pula kena slow. Tiba-tiba kalau hak ketua tu tak berkenan makanan tu, baru dia rasa sikit, dia tak setuju, letak sudu. Kalau kata makanan hak dari meja dia diangkat, hak lain semua kena angkat. Yang ni tidak bertepatan dengan adab dan juga akhlak agama kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana dia akan menyebabkan orang lain kecewa. Yang paling teruk menyebabkan makanan tu akan binasa, makanan tu akan dibuang. Allahumma salli ala Muhammad. Sistem ni saya pun tak tahu ambil dari mana. Dan benda tu jelas bercanggah dalam syariat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Adabnya kita sebagai orang utama, pastikan kita kena raikan orang lain juga untuk makan. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kadang-kadang makan tak habis tengah lagi, dia dah tak suka, letak-letak hak lain pun kena angkat sekali. Lainlah kalau hak dia saja orang lain terus makan tak apa, ni dah hak lain pun kena berhenti. Kalau tak berhenti sekali, dia panggil langgar protokol. Allahu akbar. Langgar protokol tak boleh, langgar adab boleh pula. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu akbar. Kemudian kata Syekhuna Allahumma salli ala Muhammad, wa kana salafus salihu yafrahuna bid-dhaifi. Para ulama dan juga golongan terdahulu, mereka sangat seronok kalau tetamu mai di rumah. Kerana tetamu ni mai dengan bawa rahmat dan juga berkat.
Allahumma salli ala Muhammad. Saya sembang-sembang dengan isteri saya dan juga ahli keluarga, antara bukti kukuh mengatakan tetamu tu bawa berkat, dan bukti itu kita boleh tengok depan mata kita, ialah disebabkan kerana tetamu nak main rumah kita akan jadi kemas elok. Allahu Akbar. Berkat tetamu main rumah ni jadi luar biasa kita punya tenaga kita. Biasanya kalau rumah hak selerak tu nak kemas saja tu mungkin ambil masa 2 minggu 3 minggu. Tapi kalau lagi 2 jam tetamu nak main, insya-Allah bersih kemas rapi saja. Tu di antara hikmah tetamu main rumah. Pasal itu kalau siapa rumah hak jenis cepat selerak, banyak selerak tu, kaedah nak rawat dia ialah panggil orang main selalu. Insya-Allah kemas. Allahu Akbar. Hak mana kain tak lipat semua tersusun elok. Allahu Akbar. Nampak wangi sedia, bilik ayak pun merelip sedia. Pasal orang nak main. Tu dia antara contoh berkat tamu main tu. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa kita pun dah panjang dah. Allahu Akbar. Kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah Subhanahu wa taala. Last kita akan tengok satu kisah macam mana golongan terdahulu, Allahumma salli ala Muhammad, melayan tetamu dengan sepenuh hati. Dan sebelum tu kata ulama, orang pertama yang melayan tetamu ni ialah Nabi Ibrahim AS. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi Ibrahim mendapat gelaran sebagai Abad Dhaifan, bapa tetamu. Pasal suka sangat orang main rumah Nabi Ibrahim AS. Wa kana yamshil maila wal mailain fi talabi dhaifi. Nabi Ibrahim AS akan suka berjalan dengan jarak yang tertentu hanya kerana nak pergi cari tetamu dan kemudian jemput main di rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kisah yang saya nak sebut di sini berlaku kepada Sayyiduna Abdullah ibn Mubarak, seorang muhaddis, seorang yang alim, seorang yang hebat. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, beliau bela seekor kuda. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi satu hari datang kepada dia seorang tetamu yang istimewa dalam hidup dia. Faja'ahu dhaifun, datang seorang tetamu. Jadi disebabkan dia seronok tetamu tu mai dan layan semua tetamu ni, zabaha Allahumma salli ala Muhammad, fadhabahahu lahu, dia sembelih kuda dia tu. Sembelih kuda, lapah, masak jamu tetamu. Dan apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Barak ni, isteri dia tak setuju. Fakhasamathu zaujatuhu fatallaqaha. Isteri ni tak setuju pergi sembelih unta, merepek, berjabu, berbuih telinga-telinga. Apa abang pergi sembelih tamu, cukup pergi beli ayam sudah ni pun sembelih pergi unta-unta apa sebab kita nak naik apa lepas ni. Merepek. Allahu Akbar. Disebabkan dah tak boleh nak duduk bersama, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Barak ceraikan isteri yang bermasalah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tak lama lepas tu, ja'ahu rajulun faqala lahu inna li bintan jamilatan. Wahai Abdullah, saya ada anak dara seorang, tak kahwin lagi. Dan anak dara saya alhamdulillah cantik, elok. Fazawwajahu iyyaha, yang mai kepada dia tu, kemudian terus kahwinkan Sayyidina Abdullah dengan anak perempuan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Selepas dikahwinkan, wa arsala ba'aha 'ashrata minal khayl. Bila dah kahwin dengan anak hak mai ziarah tadi tu, Allahumma salli ala Muhammad, tak lama lepas tu si bapa mentua ni hadiahkan kepada Sayyidina Abdullah 10 ekor kuda. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni di antara contoh golongan yang mana mereka cukup melayan tetamu mereka sampai tahap mereka sanggup buat benda-benda yang susah dan berat dalam hidup mereka. Kerana apa? Allahumma salli ala Muhammad nak mendapat ganjaran apa yang Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia layan dan memuliakan tetamunya. Allahumma salli ala Muhammad. Habis setakat ni dulu insya-Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-16. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.